A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua audiens. Jadi sebelum saya meneruskan, marilah sama-sama kita membuka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. Jadi amin ya rabbal alamin. Jadi saya Haji Damardiah binti Azman dari Amirah Teluk Intan adalah moderator anda untuk petang ini. Jadi alhamdulillah para audiens petang ini 12 Jun 2021 bersamaan 1 Zulkaidah tahun 1442 Hijrah kita bersiaran petang ini dalam diskusi Jom Vaksin, Kenapa dan Bagaimana. Anjuran bersama Amirah Teluk Intan dan Gerakan Wanita Sejahtera. Siaran langsung ini boleh ditonton di FB Live di kedua-dua page rasmi Amirah Teluk Intan dan Gerakan Wanita Sejahtera. Jadi saya mohon kepada semua para audiens yang ada dalam live kita pada petang ini, jom sama-sama kita naikkan lagi kita punya view dengan like, share dan komen video ini. Terima kasih saya ucapkan. Seperti yang kita maklum, setakat 10 Jun 2021, data bilangan orang yang mendaftar di MySejahtera adalah sebanyak 13,46,616 individu dan seramai 4,227,554 individu telah mendapat dos vaksin yang pertama, manakala bilangan yang telah mendapat dos vaksin lengkap 2 dos adalah seramai 1,297,818 individu. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah berjaya menyediakan sebanyak 381 pusat pemberian vaksin di seluruh Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga meletakkan sasaran seramai 80% daripada populasi rakyat Malaysia mendapat vaksin bagi mencapai imuniti kelompok atau dikenali sebagai herd immunity bagi memutuskan rangkaian virus COVID-19. Jadi sebelum saya teruskan dengan persoalan-persoalan yang lebih lanjut dalam diskusi kita pada petang ini, ingin saya ucapkan terima kasih kepada dua panel kita yang hebat, dua panel kita yang berpengalaman kerana sudi menerima ajakan daripada Amirah Teluk Intan dan meluangkan masa bersama-sama dengan saya dan juga para audiens pada petang ini. Biasa orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi saya rasa saya nak berpantun sikit pada petang ini. Bunga gantang di tepi peramu, indahnya warna bagaikan bara. Selamat datang kepada para tetamu dengan izin dimulakan acara. Jadi dengan izin, saya meminta izin untuk memperkenalkanlah panel-panel kita pada petang ini. Jadi panel kita yang pertama adalah Dr. Azniza yang mana dikenali sebagai Dr. Azniza Muhammad Razi. Beliau lahir di Sungai Petani, orang Kedah kan, hampir mana orang Kedah kita. Jadi beliau adalah anak bongsu dari 5 beradik dan telah berkahwin. Alhamdulillah telah menerima 6 orang cahaya mata. Beliau merupakan graduan ijazah perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2005 dan juga graduan sarjana perubatan keluarga Universiti Sains Malaysia. Beliau telah berkhidmat selama 16 tahun, subhanallah, dan sekarang beliau berkhidmat sebagai pakar perubatan keluarga di salah sebuah fasiliti kesihatan. Assalamualaikum Dr. Azniza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor ceria doktor bersama dengan saya petang ni insyaAllah. 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 Okey. Jadi kita dah kenal dengan panel kita yang pertama. Jadi kita mestilah nak tahu siapa itu panel kita yang kedua kan. Tak kurang hebatnya panel kita kedua diberi nama Dr. Rin Muhammad Amin. Beliau lahir di Tanjung Malim Perak. Koma. Orang kita yuk. Orang Perak kita ni. Jadi juga merupakan anak bongsu dari 7 orang adik-beradik. Telah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Beliau juga merupakan graduan sarjana muda perubatan dari National University of Ireland pada tahun 2003 dan telah berkhidmat sebagai pengamal perubatan selama 18 tahun. Subhanallah. Jadi
Dr. Rin juga merupakan graduan sarjana pentadbiran perniagaan iaitu pengkhususan pengurusan kesihatan di Azman Hashim International Business School UTM Kuala Lumpur pada tahun 2020. Jadi alhamdulillah untungnya kita pada hari ini, untungnya kita pada petang ini, Dr. Rin juga merupakan pengarah Musmedik Malaysia dan beliau adalah seorang yang suka banyak menjalankan kerja-kerja amal dalam bidang perubatan dan kini beliau juga merupakan salah seorang sukarelawan di pusat pemberian vaksin. Jadi kita dah kenal dengan panel-panel kita. Alhamdulillah kita telah mengetahui serba sedikit latar belakang panel-panel kita untuk bawa topik pada petang ini. Jadi saya akan teruskanlah dengan persoalan kita kan, persoalan kenapa dan bagaimana macam tajuk kita katakan tadi kan. Jadi untuk permulaan ni mungkin persoalan saya mungkin mudah-mudah kita bagi dekat panel-panel kita kan. Tapi nanti bila dah masuk pusingan kedua, dah masuk pusingan ketiga, saya akan tanya soalan, kita naik sikit ke gear 1, kita naik sikit ke gear 2. Boleh Doktor? InsyaAllah. Okey. Soalan untuk Dr. Asniza. Soalannya, bolehkah Dr. Asniza jelaskan mengapa ataupun kenapa kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengambil vaksin? Dipersilakan Doktor. Oh, sorry. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Moderator dan juga terima kasih kepada Amirah Teluk Intan kerana menjemput saya sebagai salah seorang panel untuk sesi perkongsian pada petang ini berkaitan dengan isu semasa kita, isu kesihatan iaitu vaksinasi COVID-19. Baik, kenapa kita perlu vaksin? Jawapan saya simple. Kenapa kita perlu vaksin? Sebab kita nak sihat. Macam mana pula kalau kita terima vaksin kita boleh jadi sihat? Okey. Pertama sekali kita kena faham apakah tujuan vaksin, bagaimana vaksin bertindak. Vaksin ini adalah bertujuan untuk mencetuskan ataupun mencetuskanlah tubuh badan kita untuk menghasilkan antibody ataupun untuk menyediakan badan kita, menyediakan sistem pertahanan badan kita terhadap virus COVID-19. Okey, bagaimana? Okey, dalam vaksin, tak kisahlah apa-apa jenis vaksin yang ada dekat dalam Malaysia sekarang ni, kita ada vaksin Comirnaty daripada Pfizer, kita ada vaksin CoronaVac daripada Sinovac dan kita ada AstraZeneca yang laku habis beratus-ratus ribu tu kan. So apa-apa sahaja jenis vaksin yang ada tu, dalam vaksin ni dia ada mengandungi sejenis ataupun sebahagian sejenis protein S kita panggil. Protein S ni adalah protein yang terdapat di permukaan ataupun yang terdapat pada virus coronavirus 19, COVID-19. So bila protein S ini masuk dalam badan kita ataupun disuntik, badan kita akan menghasilkan imuniti. Badan kita, sistem imuniti badan kita akan tercetus untuk menghasilkan antibody. Ya. So bila badan kita dah bersedia dengan tentera-tentera, dengan antibody, jadi apabila kita terdedah kepada virus COVID-19 itu sendiri, so badan kita dah boleh terus mengerahkan tentera kita ni untuk berlawan dengan virus. Okey, secara step by stepnya kita nak terangkan ialah bila kita suntik vaksin, secara mudahlah kita suntik vaksin melalui suntikan di bahu, kita suntik vaksin dalam tubuh badan dan tubuh badan ni akan macam tercetus, okey, dia akan sistem pertahanan macam okey, ini adalah protein S. Protein S ni biasanya terdapat dalam virus COVID-19. Okay, barulah bagaimanapun protein S yang terdapat dalam vaksin ni dia tidak akan menyebabkan penyakit COVID-19. Yang ni yang kita perlu ingat ya. So dia akan mengecam protein S ni sebagai salah satu partikel dalam virus COVID-19 dan dia pun akan mencetuskan sistem pertahanan badan kita untuk menghasilkan antibody dan memori, ingatan. Macam tadi kita tengok di video awal tadi kan, video animasi tadi tu. So bila protein S masuk, sel-sel antibody, sel-sel T, sel-sel B dalam badan pun ini adalah musuh kita. So kita kena prepare. Macam tu kan.
So dia pun dah ada memory, dia pun prepare, dia lawan, dia musnahkan protein S tu, tapi dia ada protein S tu dah habis tapi dia ada memory. So bila kita keluar ke sana, di luar sana dan bila kita terdedah kepada virus COVID-19, so bila virus COVID-19 tu masuk dekat badan kita, so antibody kita pun, aku dah kenal dia ni, dia ni protein S ni COVID-19, dia ni memang sangat bahaya dan kita kena terus hasilkan antibody. Ya? Sebab dalam keadaan biasa, tanpa seseorang itu tidak menerima vaksin, untuk satu-satu individu membina imunisasi terhadap satu-satu kuman ataupun virus, dia mengambil masa 2 minggu lebih kurang. Okey, malangnya untuk penyakit COVID-19 ni tak sempat 2 minggu, orang tu, seseorang yang dijangkit tu, dia boleh meninggal ataupun dia mendapat kecacatan yang kekal. Perlu kita ingat, vaksin ni bukan untuk mencegah semua penyakit. Dia hanya untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu sahaja. Okay, dalam kes ni dia nak mencegah penyakit COVID-19, bukannya penyakit lain. So, So vaksin ni penting untuk badan kita bersedia melawan virus COVID-19 sekiranya kita terdedah kepada penyakit COVID-19. Okay. Satu lagi benda yang penting untuk kita ingat, macam selalu orang kata, dah suntik vaksin, kenapa mesti nak kena masih pakai mask, kenapa mesti nak kena masih cuci tangan, kenapa masih nak kena amalkan norma-norma baharu. Sekarang ni yang baru suntik hanyalah tak sampai, setakat saya tengok dalam minggu lepas baru lebih kurang 5% populasi rakyat Malaysia yang disuntik. So ramai lagi yang belum menerima vaksin. So jadinya kita masih boleh terdedah kepada jangkitan. Seseorang yang menerima vaksin COVID-19, dia masih boleh mendapat jangkitan. Walau bagaimanapun, risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 itu ialah sangat rendah. Dan dan sekiranya dia menerima jangkitan tu pun, dia akan mendapat gejala yang sangat ringan ataupun mungkin tidak bergejala. Saya ada pengalaman, ada guru-guru yang dan frontliners yang lain yang telah pun menerima vaksin COVID-19 dengan lengkap. Mereka dijangkiti oleh COVID-19 walaupun bagaimanapun mereka tidak bergejala. Ya? Dan mereka juga alhamdulillah tidak menjangkiti orang lain. So inilah pentingnya kenapa kita perlu vaksin. Tujuan utama kita nak sihat, bukan sahaja kita nak sihat, kita nak orang di sekeliling kita juga sihat. Sekian, wallahualam. So macam tu. So kiranya Dr. Asniza dah terangkan dari segi sainnya, protein S tu kan. Jadi mungkin analoginya mungkin saya boleh kongsikan lah kan. Analogi bila kita berada dalam satu kawasan yang ramai, bila kita semua ataupun hampir 80% orang pakai payung dan tiba-tiba hujan lebat. Jadi orang yang tak pakai payung tu boleh menumpang teduh pada orang yang pakai payung. Tapi bila pada satu masa dalam satu kelompok yang ramai tu hanya dalam 20% orang sahaja yang pakai payung, jadi apabila orang lain nak menumpang dalam payung-payung orang yang sedikit tu, dia tak mampu. Ibaratnya sebegitulah bila kita cocok vaksin, untuk kita bukan sahaja melindungi diri tapi kita dapat melindungi orang lain di sekeliling kita. Jadi alhamdulillah Dr. Asniza dah terangkan tadi secara jelasnya. Jadi jelas tak semua kenapa kita perlu vaksin? Kalau masih belum jelas, boleh sahabat-sahabat semua ataupun para audiens semua utarakan soalan di ruangan komen. Nanti saya akan tanyakan kepada para panel pada sesi soal jawab nanti. Okey. Tadi kita dah tahu kenapa kita perlu cucuk vaksin. Secara ringkasnya doktor telah terangkan dalam kaedah untuk orang ramai faham. Jadi untuk Dr. Rin ni, panel kedua kita, saya mungkin akan ubah sikit soalan. Jadi untuk Dr. Rin ni, boleh tak Dr. Rin terangkan bagaimana cara untuk kita daftar vaksin? Dipersilakan Doktor. Baik, terima kasih saudari moderator, saudari Mardia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada saudari moderator sendiri, saudari Mardiah, dan seterusnya rakan panelis Dr. Azniza Muhammad Razi, dan tidak dilupakan para audiens yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih ya di atas undangan daripada pihak Amirah Teluk Intan, dan saya kira usaha ini satu usaha yang sangat baik ya dalam kita ingin menyampaikan kesedaran ya dan pendidikan kepada masyarakat kita berkenaan dengan vaksin. Okey. Jadi satu usaha yang sangat baik saya nampak kesungguhan lah oleh pihak Amirah Teluk Intan, dan syabas saya ucapkan tahniah. Baik. Okey, jadi tadi berbalik kepada soalan daripada moderator. Okey. So mungkin boleh showkan slide saya teknikal. Boleh ya? Alright, okay. Baik, so mungkin saya nak share sedikit lah pengalaman sebagai seorang yang mungkin sering juga turun padang. Kita mungkin ada menyantuni golongan yang kurang bernasib baik, golongan asnaf dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan ini adalah pemerhatian saya sendirilah. Bukanlah kata kajian saintifik dan sebagainya. Tapi boleh dikatakan kalau kita turun kepada mungkin 90 buah rumah, mungkin separuh daripada mereka ini masih belum mendaftar. Masih belum mendaftar, dan the reason sebab mereka belum mendaftar itu adalah tidak tahu. Bukan tidak mahu tetapi tidak tahu. Jadi kalau kita tengok dalam website vaksincovid.gov.my ni, setakat malam tadi macam moderator cakap tadi, dah 13 juta orang yang mendaftar, dan ini adalah lebih kurang 54%, 54% daripada jumlah 24.3 juta populasi rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, yang mana mereka ini eligible lah untuk menerima vaksin. Jadi maknanya ada lagi 46%, ada lagi 46% populasi rakyat Malaysia yang layak ni yang masih lagi belum mendaftar sebenarnya. Okey. Jadi kita terus kepada cara-cara mendaftar. Okey, ada 3 cara yang mudah lah sebenarnya, tak susah sebenarnya. Okey, pertama adalah melalui MySejahtera, aplikasi MySejahtera. Kedua ialah melalui website ni sendiri, vaksincovid.gov.my, dan ketiga adalah melalui talian 1800 888 828 ini. Dan kita tengok situ ada nota kan diletakkan di situ. Jika anda adalah pengguna MySejahtera, sila buat pendaftaran vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera. Kerana ini adalah kerana semua maklumat adalah dalam database di MySejahtera. Makna kata lebih afdalnya daftar di MySejahtera lah. Okey. Baik. So ada lagi kaedah lain, iaitu kita juga ada buat program bantuan atau outreach bagi kawasan luar bandar dan pendalaman untuk mendaftarkan mereka, dan juga pendaftaran di klinik dan hospital awam dan juga swasta. Dan tengok nota situ, maklumat temujanji seperti tarikh dan tempat vaksinasi akan dimaklumkan menerusi sama ada aplikasi MySejahtera, panggilan telefon ataupun SMS. Okey. Baik, jadi berbalik kepada soalan moderator tadi, macam mana nak daftar kan? Okey, so saya go kepada pilihan yang pertama ni, iaitu MySejahtera. So semua orang tahu aplikasi ni. Kalau dekat Android perlu download dululah di Google Play Store, kalau iPhone Apple Store kan. Okey, dan kalau dah download, make sure kita update aplikasi ni, sebab aplikasi ni melalui satu proses pembangunan yang sangat pesat saya tengok. Okey, banyak sangat update terbaru. Kalau kita tak update, nanti kita punya interface tak sebagaimana yang sepatutnya kan. Jadi perlu update. Jadi selepas kita login tu, biasalah kan kita akan nampak view yang ini. Jadi kita close dulu. Kemudian kalau bolehlah saya sarankan kita pergi tengok kepada profil kita, okey, dan kita tengok. Sebab kan saya rasa semua orang daftar MySejahtera ni dah lama. Rasanya tahun lepas kot kan. Lepas tu dah lupa kita letak apa sebagai nama kita kan. Ada yang letak nama dia Amy je kan, ada yang letak nama dia nama pendek saja.
Okey, dan ini sebenarnya memberi implikasi lah apabila kita daftar dengan nama yang pendek tu, sebab nama tu akan keluar dalam sijil pendaftaran vaksin kita nanti. Sijil vaksin itu. Jadi penting sangat kita cek dulu nama kita apa dan kita tengok dulu MySejahtera ID kita tu apa. Sebab andai kata kita nak tukar, contohnya kita nak tukar ID yang baru, lebih baik kita buat penukaran tu dahulu sebelum kita daftar vaksin tu. Sebab kalau kita dah daftar vaksin baru kita nak tukar, nanti akan ada problem dengan sistem lah. Akan berlaku clash, bukan clash lah, maksudnya macam information tu mungkin tak sampai. Temu janji tu mungkin tak sampai ke akaun yang baru sebab kita dah daftar dengan akaun yang lama contohnya. Okay. Kemudian IC pun penting sangat, kena betul. Ada orang dia letak terlebih nombor contohnya, terlebih nombor 0, terlebih nombor 1, ada nombor 5 jadi 8 dan sebagainya. Jadi bila IC salah nanti akan berlaku masalah. Okay, jadi tengok dulu kat profil ni apa yang ada di situ. Okey, kemudian ialah macam saya cakap tadi, penting untuk temu janji. Perlu betul semua maklumat tu. Okey, kemudian kita pergilah, kalau kita nak daftar, kita pergi ke interface yang ini, tekan yang gambar rumah ni. Lepas tu kita akan pergi dekat COVID-19 vaccination, betul? Kemudian kita klik dekat nama kita dan akan keluar page yang ni. Tu saya kata tadi, dekat sini lah kita check balik. Kalau tadi nama kita tu ada kesalahan ataupun tak ada binti kan, kita betulkan. Sebab dia tulis kat situ kan, please ensure IC number tu betul-betul macam dalam IC kita. Kalau ada binti semua letak, anak perempuan, anak lelaki semua letak. Kalau ada titik pun letak lah. Okey. Baik, so kalau ada yang perlu dibetulkan, kita edit. Kalau dah okey, kita confirm saja. Okey. Kemudian dia akan beralih kepada soalan yang perlu kita jawab lah. Ada yang ini kita jawab lah, jika ada penyakit kita jawab ya. Okey, dia akan keluar drop down list untuk apa penyakit yang kita ada. Okey, hypertension ke diabetes ke kita tandakan. Kemudian OKU ataupun tidak. Okey. Tempat tinggal semasa ni pun penting juga sebab daerah tu akan menentukan pusat pemberian vaksin yang mana yang akan kita diletakkan temu janji tu. Okey, kemudian submit. Okey, so kita akan dapat macam ni lah. Okey, jadi kalau macam kalau macam ni, vaksin ni dia dah tukarlah nama dia tadi. Nama dia dah bertukar kepada ada binti semua. Okey, dan kita boleh check. Okey. Kita boleh check lah kat sini dia dah register dan ini dia belum dapat temu janji lagi lah. Okey. Dan kemudian, selepas kita daftar tu, memang kita akan dapat dekat profil ni kita tak boleh tukar lagi IC ataupun nama kita sebab dah didaftarkan. Sebab tu saya kata tadi kan, kalau ada perubahan tu better, maknanya awal-awal ni do it right in the first place. Masa awal ni buat betul-betul nama dengan IC ni jangan salah. Okey, so masa saya tak banyak dah, okey. Baik, so saya terus kepada macam mana nak daftar melalui laman web, senang saja. Okey, yang ni lagi senang lah. Kita typekan saja vaksincovid.gov.my, kemudian penuhkan semua maklumat, okey. Dan semuanya sangat straightforward, maklumat yang diperlukan dan kemudian kita hantar, okey. Dan kemudian kita tunggulah kita punya temu janji, insyaAllah. Fasa pertama telah berlalu 500,000 orang frontliners dan sekarang kita di fasa kedua iaitu April hingga Ogos melibatkan 9 juta orang warga emas dan juga mereka yang berpenyakit kronik dan juga OKU, dan fasa ketiga nanti kita akan buka kepada orang awam 13.7 juta orang berumur 18 tahun ke atas. Keutamaan diberikan kepada zon merah, lepas tu zon kuning dan kemudian barulah zon hijau, insyaAllah. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Baik. Alhamdulillah, saya kagumlah kan doktor sediakan slide yang penuh dengan informasi, jadi mudah untuk audiens faham apa yang Dr. Ri nak sampaikan sebab dia dapat lihat terus secara mayang kan. Jadi tally lah antara apa yang doktor sampaikan dengan cara-cara ni kan melalui slide. Jadi inilah usaha yang baiklah untuk memahamkan audiens pada petang ini. Jadi insyaAllah selesai pusingan yang pertama kita, so panel pertama dan panel kedua dah jawab soalan yang pertama. Jadi insyaAllah pusingan yang kedua, tadi kita dah tahu kenapa perlu ambil vaksin dan bagaimana cara untuk mendapatkan vaksin ataupun mendaftarkan diri di MySejahtera. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di pusingan kedua ni saya naikkan soalan kepada gear 1 sikit. Okey.
Jadi baik doktor, jadi mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, populasi Malaysia kini adalah sebanyak 32.75 juta, termasuk bukan warga negara. Tetapi rakyat Malaysia yang perlu mendapatkan vaksin yang berumur 18 tahun ke atas adalah lebih kurang 23 juta. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, yang telah mendaftar di MySejahtera adalah sebanyak 13 juta. Dan bilangannya masih lagi tidak mencapai sasaran yang Kementerian Kesihatan letakkan, iaitu sebanyak 80%, yang mana untuk mencapai imuniti kelompok. Jadi persoalannya saya di sini untuk Dr. Asniza, kenapa peratusan daftar vaksin ini masih lagi rendah? Adakah disebabkan masyarakat ni ramai takut lagi untuk vaksin, ataupun sebenarnya masyarakat ni terpengaruh dengan berita-berita palsu ataupun dakwah anti vaksin, ataupun sebenarnya mereka mempunyai sebab-sebab lain yang tertentu? Jadi mungkin pengalaman doktor sebagai pakar perubatan keluarga mungkin ada dapat sikit tahukan tentang sebab-sebab kenapa mereka tak nak ambil vaksin. Jadi mohon pencerahan daripada Dr. Asnizah, dipersilakan. Okey, baik, terima kasih Cik Moderator. Ramai lagi yang tak daftar vaksin kan. So bila saya dalam sesi-sesi klinik pun, bila saya tanya pesakit-pesakit saya, of course lah pesakit-pesakit yang datang jumpa saya ni, mereka ni semua memang hak yang berisiko tinggi lah, dan memang mereka ni semua ni layak untuk divaksinasi dalam fasa kedua kan, sebab mereka ni ada komorbiditi atau penyakit-penyakit kronik yang lain. Tak kisahlah umur 60 ke atas ataupun yang 60 ke bawah, kalau duk mai jumpa saya tu memang kena ambil vaksin lah kan. Dan bila saya tanya pesakit-pesakit saya ni kenapa dah daftar ke belum, cik daftar tak lagi, tak daftar lagi, pasal apa tak daftar lagi, takut. Ini di kalangan masyarakat dekat kampung lah, makcik-makcik, pakcik-pakcik, tok-tok kita, tok wan kita, tok nek, nenek, opah, apa lagi? Wan, lagi 9 kan, Wan dekat Jolobu tu kan, semua takut. Takut apa tanya? Takut cik, takut sekejap lagi mati, takut sekejap lagi jadi jadi lagi kuih sakit, makcik ni dah ada sakit kencing manis, sekejap lagi cucuk kan jadi lagi sakit. Itulah antara jawapan-jawapan pesakit-pesakit saya lah. Tapi saya rasa ada juga pihak yang telah membuat survey di kalangan orang awam, apakah faktor dia, adakah anda mahu menerima vaksin, kan kita ada survey tu, kena nampak. Dan jika anda tidak menerima vaksin, apakah faktor-faktor yang menyebabkan anda tidak mahu menerima vaksin? Antara faktornya ialah sebab kita tahu vaksin COVID-19 ni baru. Dia baru, benda baru ni mestilah memanglah siapa-siapa pun akan takutlah, betul ke vaksin ni berkesan ke, selamat ke, benda-benda macam tu. So itu satu, dia takut tentang keberkesanan dan keselamatan vaksin. Walaupun dah banyak penerangan, tapi mungkin penerangan tu tidak sampai dan tak masuklah kot di dalam hati. Tak yakin kan, yang cakap ni dekat TV, dekat social media. Kalau makcik-makcik, pakcik-pakcik kita tu, kalau mereka ada WhatsApp pun kan, yang maklumat-maklumat macam ni tak sampai dekat mereka. Yang kita duk tulis panjang-panjang artikel tu tak sampai dekat mereka. Yang sampai dekat mereka paling cepat sekali Mak Teh. Satu Malaysia sampai ke Kuching. Mak Teh tu dekat Kedah, dia cakap Kedah duk beratok nak beli nasi kandak. Tapi mesej Mak Teh tu sampai ke Kuching, sampai ke Sarawak, sampai ke Sabah. Kan? So Mak Teh ni memang cepat sangat sampai. Sebab apa? Itu dia macam lagi dekat. Dengan slangnya, dengan emosi orang tu menceritakannya. So dia lagi dekat. So mungkin dari segi di pihak kesihatan, di pihak kita sendiri, itulah kita kena sampaikan promosi tu dengan cara yang lebih dekat untuk memberi kefahaman yang lebih kepada populasi, kepada masyarakat kita. Ni satu. Dan dah lah takut benda ni baru, tak tahu betul ke selamat, tak tahu ke betul ke berkesan. Mai pula dengar suara, dapat terima WhatsApp Mak Teh. Ni Mak Teh je, ada lagi hak yang Pak Teh lah, hak Tok Wan lah, mana keluar video cucuk, lepas cucuk mati terus. Tak tahu mana berita tu kan. Okay, so itu satu. Ditambah lagi pula dengan berita-berita palsu dari social media yang digembar-gemburkan oleh mereka-mereka yang meragui vaksin.
saya kalau bercakap secara public ni saya tak sebut anti-vaksin. Saya akan cakap golongan yang meragui vaksin sebab saya masih mendoakan mereka ini kembali dapat dibukakan hati untuk menerima vaksin dan meyakini usaha ataupun ikhtiar vaksin ni. So gembar-gembur berita-berita yang macam kalau cucuk vaksin 2 tahun meninggal oleh siapa Michael apa ke tu yang dah pencen kerja company Pfizer ke apa tu kan, cucuk kata teori konspirasi ini semua agenda Yahudi nak memusnahkan umat Islam, nak memusnahkan nak mengurangkan populasi dunia. Dia timbul segala cerita-cerita yang tidak sahih tu, tapi orang hakikat ni, manusia ni kan, dia memang suka nak dengar. Okay, betul ke tu? Lagi betul ke tu, lagi dia nak dengar. Bila nak dengar tu kan, cerita tu dipulah kat sana, pulah kat sini, kita akan jadi rasa macam kita dengar dia pun kita patutlah orang percaya. Memang cara dia olah cerita, emosi dia dalam menyampaikan cerita, dia berjaya meyakinkan tentang ketidakbenar yang benda yang tak benar tu, benda yang tak betul tu dia rasa macam betul. So inilah antara faktor-faktor kenapa ramai masyarakat kita masih lagi tidak mendaftarkan diri. Tak kata orang lain, saya ada sepupu, dia pun pernah digelampingkan tapi alhamdulillah dia negatif, dia tak dapat jangkitan COVID. So bila dia telefon sembang dengan mak saya umur 78 tahun, alhamdulillah dah complete second dose. Mak Ngah cucuk dah ke Mak Ngah? Cucuk dah, cucuk dah lagi. Mak saya tanya dia, cucuk dah lagi. Takut Mak Ngah, takut, cik takut. Astaghfirullah. Mak Ngah ni pun maknya astaghfirullahalazim, hang takut apa? Cucuk tu tak sakit. Satu lagi takut jarum. Ya juga, takut jarum lah kan. So kita kata takut bila ketakutan. Takut yang benda yang baru, tak tahu dan kita takut. Tapi itulah kita dah adakan penerangan-penerangan. Contohnya program yang macam sedang berlaku, sedang kita ada dalam majlis minggu ni. So benda-benda macam ni perlu terus disebar luaskan dan mungkin untuk lebih dekat dengan masyarakat kampung-kampung lah terutamanya sebab dekat bandar contoh macam AstraZeneca sekejap je Khairy Jamaluddin buka slot kan, tak sampai sejam berebut-rebut orang macam nak berebut beli beg Rizalman kan. Saya tak pernah lah berebut beli beg Rizalman tu, ada personal shopper bagi dia je berebut. Okay, berebut-rebut orang nak ni kan. Macam itulah juga slot AZ. Tapi alhamdulillah saya perhatikan trendnya sekarang. Awal-awal dulu memang takut. Even di kalangan frontliner sendiri pun memang kita berusaha dengan gigih untuk meyakinkan mereka ini. Saya punya staff nurse, saya punya JM, saya punya MA. Ramai yang masa tu awal-awal tu ragu-ragu. Tapi lepas tu bila dia tengok kan, orang ni ambil dan alhamdulillah dia pun yakin. Sama juga dengan masyarakat kita. Dia pun nak tengok dulu. Ada seorang pesakit saya tu kata, dia kata dia pun nak tengok makcik ambil dulu. Moga makcik ni suka tu kayu basikal, keliling taman apa benda semua. So nak tengok dulu. Kalau hang cucuk hang tak jadi apa, kami nak pergi daftar lah. Dia pun attitude nak tunggu, nak tengok dulu. Dan alhamdulillah bila dia pun tengok ramai yang dah menerima vaksin dan alhamdulillah kebanyakannya tak ada kesan sampingan ataupun kesan sampingannya ringan sangat kan. So barulah pakat-pakat ramai-ramai berebut-rebut lah ni nak ke vaksin ni kan. Duk kalut my klinik tanya, saya nak daftar vaksin, saya nak datang, saya nak terima hari ni juga vaksin. Boleh ke tak? Marah-marah pula dekat saya punya staff nurse sebab tak bagi lagi, tak cucuk lagi hari tu. So itu adalah perkembangan yang sangat baik dan saya rasa aktiviti-aktiviti promosi dan penerangan seperti ini wajar terus dikembang luaskan dan kita adakan juga pelbagai metod termasuklah nak counter attack seorang maktih itu tadi. Itu saja, sekian. Wallahualam. Baiklah. Tadi kita dah dengar sedikit penjelasan daripada Dr. Asniza yang mana sebab-sebabnya tu lebih cenderung kepada masalah-masalah tertentu. Contoh tadi seperti mendengar berita-berita yang palsu, mendengar berita-berita yang tak sahih, tak tahu pun sebenarnya asalnya daripada mana. Dan itulah insya-Allah dalam masa yang sama kita sama-sama kita cuba untuk sama-sama berkempen, untuk sama-sama memberi maklumat, untuk sama-sama memberi penjelasan kepada mana-mana masyarakat atau mana-mana orang ramai yang masih lagi takut, yang masih ragu-ragu untuk menerima vaksin. Jadi
InsyaAllah soalan untuk Dr. Rin, okey, soalan dan untuk pusingan yang kedua. Jadi tadi Dr. Aznizal sudah terangkan atas masalah yang tertentu. Mungkin Dr. Rin boleh terangkan dari segi terperinci dari segi teknikalnya. Jadi persoalan daripada saya, ada kemungkinan tak bahawa peratusan pendaftaran vaksin ini rendah disebabkan ramai tidak tahu bagaimana untuk mendaftar MySejahtera, ataupun ramai lagi masyarakat yang masih lagi belum arif atau belum fasih untuk menggunakan sistem aplikasi MySejahtera sehingga boleh terlepas temujanji. Jadi mungkin doktor yang bertugas sebagai sukarelawan di pusat pemberian vaksin mungkin boleh memberikan pencerahan. Dipersilakan doktor. Baik, terima kasih saudari moderator Cik Mardia. Jadi mungkin boleh sharekan slide saya, teknikal. Baik, so mungkin bagi saya lah apa yang Cik Madya utarakan tadi tu mungkin ada kebenarannya nak kata peratusan dia banyak mana tu kita tak pastilah mungkin sama ada besar atau kecil tidak pasti, tetapi antara soalan-soalan yang kita pernah diajukan oleh vaksini ataupun anak-anak kepada bakal penerima vaksin ni, contoh saya bagi contoh lah saya di Kelantan kan, ibu saya kat Melaka, macam mana pula saya nak daftarkan vaksin untuk ibu saya? Jauh kan dua negara ni, macam tu. Pasal ada juga yang tanya, kalau saya daftarkan ibu saya sebagai dependent dalam MySejahtera saya, lepas tu ibu dapat temu janji kat Melaka kan, saya kat Kelantan sekarang ni, ibu kat Melaka, lepas tu ibu dapat temu janji di Melaka, macam mana saya tak boleh balik kan sekarang PKP, sebab nanti dekat pusat pemberian vaksin perlu ada MySejahtera tu, tapi MySejahtera tu adalah saya punya kan, jadi bagaimana? Lepas tu ada juga yang macam abang telah daftarkan ibu dia melalui MySejahtera ibu kan. Lepas tu bila tanya ibu, ibu kata tak ada dapat call, tak ada dapat pun tarikh temu janji. Lepas tu bila abang balik rumah, check MySejahtera, tengok-tengok memang ada temu janji dah terlepas. Okay, lepas tu bila check balik log dekat call tu, ada panggilan daripada KKM yang ibu tak jawab. So mungkin boleh dikatakan ada juga faktor-faktor begini yang menyebabkan penerima vaksin tu terlepas tarikh temu janji dan sebagainya. Jadi mungkin saya nak go, okey, macam mana kan? Ya, soalan pertama tu macam mana? Saya kat Kelantan, saya nak daftarkan ibu saya di Melaka, boleh ataupun tidak? Jawapan dia memang sangat boleh. Okey. So kita pergi balik dekat MySejahtera ni tadi, yang kita klik dekat COVID vaksin. Okey. So dekat situ ada satu perkataan add vaccine dependent. Okey. Dan kemudian kita klik yang add tu, add vaccine dependent, dan kemudian seterusnya kita akan perlu masukkanlah detail ibu kita tadi, masukkan detail ibu kita, IC dia, pastikan betul sama dengan IC, kemudian alamat dia, and then kita klik save lah. Okey, nampak tak dekat sini dia akan cakap once kita daftarkan ibu kita ni, ibu kita punya IC tu tak akan boleh didaftarkan under MySejahtera account yang lain. Contohnya tak bolehlah ibu ni, abang pun daftar bawah MySejahtera dia, kakak pun sama, adik-beradik lain pun sama, tak ada. Dia satu IC tu hanya satu saja, boleh didaftarkan dengan satu saja akaun MySejahtera. Jadi once kita daftarkan, bermakna ibu kita adalah tanggungjawab kita lah untuk vaksinasi dia. Okey, lepas tu kita akan perlu jawab soalan yang lebih kurang sama macam tadi, tapi ini mengenai tanggungan kita, adakah ada penyakit dan sebagainya, alamat pun letakkan alamat terkini ibu kita. Okey, kemudian kita submit. Dan kita akan dapatlah dekat sini dah ada nama ibu kita dalam MySejahtera kita. Dan bila kita klik kat situ, kita akan nampaklah ibu kita sudah register, dan kalau macam ni masih belum dapat appointment lah, tapi dari semasa ke semasa kita boleh check ibu kita dah dapat appointment ke belum. Okey. Jadi sekarang persoalan kedua pula. Saya dah daftarkan ibu saya dengan sebagai dependent kan, tapi sekarang saya kat Kelantan ni, ibu kat Melaka. Lepas tu bila kita check appointment, ibu dah dapat appointment di Melaka. Jadi macam mana ni? Macam mana sekarang kan? Sekarang PKP, tak boleh balik. Okey, jadi simple je sebenarnya. Okey, di pusat pemberian vaksin, kita berbalik kepada profil. Kita pergi semula kepada profil. Di pusat pemberian vaksin, petugas di sana untuk pendaftaran hanya perlukan IC ibu dan juga ID MySejahtera yang didaftarkan untuk ibu.
dan kemudian boleh dah meneruskan proses pendaftaran tu. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh print screenkan bahagian profil ni, yang bahagian ada ID MySejahtera kita boleh hantar kepada contohnya abang kita ke ataupun keluarga kita yang bawa ibu nanti, dan tunjukkanlah di pendaftaran di pusat pemberian vaksin tu. Untuk pendaftaran tu tunjukkan ibu saya adalah dependent bawah adik saya contohnya. Ini MySejahtera adik saya. Lepas tu dah boleh teruskan dah. Ibu tak perlu klik apa-apa, tak perlu scan apa-apa pun, boleh meneruskan proses penerimaan vaksin, dan kita boleh pantau di MySejahtera kita selepas ibu selesai menerima vaksin. Even untuk dos pertama kita dah boleh tengok sijil dia. Ini sijil dia untuk dos pertama. Okay, alright. Di bahagian profil dan juga di bahagian COVID vaksin punya, di bahagian COVID vaksin lah. Okay. Dan seterusnya, kalau abang telah daftarkan ibu bawah MySejahtera ibu kan, tapi kita nak check ni macam mana kita nak tahu ni temu janji ibu ni bila kan, sebab ni MySejahtera ibu ni bukannya MySejahtera kita kan, macam mana nak check. Lepas tu ibu pula tak pasti, mungkin ibu rajin berkebun kan duduk kat luar, jadi pihak KKM call tak dapat kan, macam mana kita nak check. Jadi sebenarnya kita boleh check. Okay, kita boleh pergi kepada vaksincovid.gov.my, kita boleh masukkan IC ibu dan juga nombor telefon yang didaftarkan, contohnya ibu punya kena nombor ibu yang didaftarkan tu lah, yang MySejahtera tu, okay, IC dan nombor telefon tu, dan kita boleh check status ibu kita, adakah dah dapat appointment, kalau macam ni dah selesai kan. Okay, baik. Dan seterusnya, yang ni macam saya cakap tadi, itu antara yang mungkin tak tahu macam mana nak daftar kan, nak add ibu macam mana. So yang ni saya cakap tadi, vaksin ni dia pernah mendaftar dengan satu akaun MySejahtera, kemudian dia decide untuk cancel yang tu, maksudnya mungkin delete akaun dia, dan dia daftar lagi satu MySejahtera yang baru. Okay. Kemudian lepas daftar yang baru, sekarang dia nak tengok vaksin dia. Sedangkan sebelum ni dia dah register COVID vaksin menggunakan ID yang lama. Okay. Jadi ini tak boleh berlaku sebenarnya. Maksudnya dia akan cakap kat situ bila ID MySejahtera kita tukar, lepas tu kita nak register vaksin lagi sekali under ID yang baru, akan berlaku konflik dalam sistem. Sebab sebelum ni sistem pernah mendaftarkan under ID MySejahtera yang lama. Jadi kalau macam ni memang panjang sikit lah jalan dia. Kita masih boleh check, kita mungkin boleh pergi balik dekat website yang ini, kita masukkan IC kita dan nombor telefon yang lama, kita masih boleh nampak lagi lah temu janji kita dah ada ke belum. Tapi dalam MySejahtera kita nanti tak akan ada sebab dia tak link, sebab ID dia yang baru, macam tu. So yang ni panjang sikit lah, mungkin perlu ke PPV dulu untuk settlekan masalah tu. Mungkin lepas dos kedua baru kita boleh upload secara manual, kita kena hantar ke KKM untuk upload yang baru, macam tu. Okey, dan saya nak highlight juga di dalam MySejahtera ni ada satu helpdesk yang dekat situ banyak sangat boleh membantu kita sebenarnya. Okey, dekat ikon rumah ni kita klik helpdesk ni dan kita akan pergi ke interface yang ni, kita akan start kat situ dan dia akan tunjukkan okey apa yang kita boleh tanya, apa MySejahtera boleh bantu kita dari segi vaccination punya appointment macam mana, dari segi kita ni dah umur 60 tahun tapi tak dapat lagi temu janji untuk fasa 2, ataupun kita dah tersalah tadi masa register vaksin tu, dah tersalah nama, dah tersalah IC, masih boleh lagi untuk kita edit lah untuk betulkan. Cuma dia akan mengambil masa yang panjang sikit lah, tapi masih boleh insyaAllah. Jadi aplikasi ni sangat bagus sebenarnya, banyak boleh membantu kita lah, dan don't worry lah insyaAllah. Cuma itulah saya nak stresskan, memang better untuk register tu buat yang betul, do it right the first time, macam tu. Okey, saya kira itu dahulu untuk soalan kedua, saudari moderator. Baik, Alhamdulillah, terbaiklah. Jadi do it right first. Sebelum kita teruskan, proceedkan dengan yang lain, pastikan yang nama dan IC kita itu yang paling betul. Okey. Jadi banyak maklumat yang kita dapat untuk kita aplikasikan, sama ada kita mengalami situasi yang disebutkan oleh Dr. Rin tadi ataupun kita boleh menyelesaikan masalah yang berlaku
Jadi insyaAllah ada permasalahan A, ada penyelesaian A-nya. Ada masalah B, ada penyelesaian B-nya. Jadi jangan takutlah, setiap masalah tu mesti ada penyelesaiannya. Jadi lagi sekali saya mengingatkan, sekiranya ada sebarang pertanyaan atau soalan, boleh tulis di ruangan komen di page rasmi Amiratul Intan ataupun page rasmi Gerakan Wanita Sejahtera. So alhamdulillah, kita telah selesai pusingan pertama dan juga pusingan yang kedua. Jadi dalam live Amiratul Intan ini ada special sikit sebab kita ada masa rehat. Jadi insyaAllah kita akan rehat sebentar dalam lebih kurang 3 minit dan kita bagi peluang kepada panel-panel sama ada untuk minum air atau apa-apalah yang boleh dilakukan sewaktu-waktu rehat. Dan saya mohon kepada semua para audiens semua stay bersama-sama dengan bersama-sama live Amiratul Intan dan Gerakan Wanita Sejahtera sebab kita akan tayangkan video pendek seketika waktu rehat ini. Dalam keadaan pandemik sekarang ni, satu dunia tengah berusaha untuk buat vaksin dan habiskan rantaian COVID-19 ni. Tapi korang semua tahu tak macam mana vaksin berfungsi? Nak fahamkan pasal vaksin, kita kena fahamkan dulu macam mana sistem imun dalam badan kita berfungsi. Apabila ada benda asing yang bahaya dalam badan kita, contoh macam virus atau patogen, badan kita akan berikan amaran kepada sistem imun. Amaran, ada 3 virus tak dikenal pasti. Sistem imun kita akan bertindak dalam 3 langkah. Ya, kau dari sini. Pertama, sistem imun akan kenal pasti protein pada patogen tersebut. Kita akan hasilkan antibody. Tapi setiap patogen perlukan antibody yang berbeza. Lemah. Kurang asam. Tak guna. Antibody ini macam kunci. Setiap virus dan patogen perlukan kunci berbeza yang unik. Perkara kedua, bila sistem imun dah jumpa antibody yang sesuai, sel plasma B akan bertindak. Okey, kita dah jumpa antibody yang sesuai. Bersedia askar-askar kita. Antibody yang dihasilkan ini akan kunci dan bunuh patogen yang ada dalam badan. Perkara ketiga, sistem imun kita akan simpan semua informasi dan maklumat pasal patogen yang baru dikalahkan. Jadi, bila ada serangan daripada patogen yang sama, badan kita dah ready untuk lawan guna antibody yang ada. Tapi proses untuk kenal pasti cara untuk lawan virus ni perlukan masa. Dan orang yang sistem imun lemah mungkin tak boleh nak lawan virus yang kuat. Sebab itu, vaksin mengandungi virus yang lemah atau sebahagian daripada virus supaya badan kita boleh kenal pasti dan lawan, kemudian simpan maklumat antibody tanpa perlu berlawan dengan virus yang kuat. Zahid, baca ni. Diorang kata vaksin ni bahaya sebab boleh jadi autism. Lagi satu, diorang kata vaksin ni ada chip yang boleh detect kedudukan kita setiap masa pula tu. Aku pukul kau percaya benda mengarut-garut ni? Zahid, aku gurau je. Okey, tadi sedikit selingan video pendek tentang apa yang lebih kurang apa yang Dr. Asniza sampaikan tadi. Jadi insya-Allah kembali bersama dengan saya Haji Damadia, moderator pada petang ini dan para panel di pusingan ketiga. Alhamdulillah. Jadi saya rasa untuk menceriakan keadaan ini, saya rasa saya nak berpantun. Izinkan saya berpantun dengan 2 rangkap pantun. Pantunnya berbunyi, pucuk kaduk bunga kenanga, dayung perahu tuju ke pekan. Daftar vaksin tujuan utama, rantaian COVID-19 kita putuskan. Dan kecil-kecil si pokok bonsai sama katik si ayam serama. Kempen vaksin belum selesai, lindung diri, lindung semua. Wah. Okey, baiklah kita teruskan diskusi pada petang ini dengan mungkin boleh mengupas tentang kesan sampingan yang banyak menjadi perhatian kebanyakan orang ramai. Jadi soalan ini untuk Dr. Asniza, boleh tak Doktor ceritakan apakah antara kesan sampingan yang boleh didapati selepas vaksin dan adakah kesan sampingan ini sebenarnya sama untuk semua orang ataupun kesan sampingan ni dia berbeza mengikut peringkat umur atau
tiada langsung sebenarnya kesan sampingan yang berlaku. Dan mungkin doktor juga boleh menerangkan sedikit, sertakan sedikit sekali cara melaporkan kesan sampingan di aplikasi MySejahtera. Jadi mohon pencerahan dari doktor, dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah kita semua dah berehat, fresh sikit lah kot, no? Okey, kesan sampingan ni memang soalan yang sangat penting dan memang dia perlu untuk semua orang diberitahu tentang kesan sampingan. Baik, untuk kesan sampingan, kita tak boleh kata lah vaksin ni tak ada kesan sampingan. Vaksin apa pun, sama ada vaksin kanak-kanak ataupun vaksin dewasa, pasti akan ada kesan sampingan. Ubat apa pun yang doktor bagi, yang kita makan, hatta vitamin sekalipun, dia ada kesan sampingan. Contoh macam ubat tambah darah. Ubat tambah darah, setengah orang makan dia jadi sembelit. Itu kesan sampingan, tapi itu kesan sampingan yang telah pun kita ketahui. Ada orang makan ubat tambah darah, ni selalu pregnant lah kan, orang mengandung makan ubat tambah darah. Ada orang makan ubat tambah darah tak lalu berbau, busuk kan. Itu rat, virus pemberit tu busuk, itu tak lalu doktor. Itu kesan sampingan juga tu, dia berbau busuk kan. Dia rasa nak loya, nak muntah, itu kesan sampingan. So, nak bagi tahunya kita tak pernah pun kata ubat-ubatan, vaksin ke apa-apa tak ada kesan sampingan. Free side effect tak ada. Memang setiap rawatan tu dia ada kesan sampingan. Untuk vaksin COVID-19 ni pun sama, dia memang akan ada kesan sampingan. Cuma saya suka untuk kita bahagikan kepada kesan sampingan ni kepada dua bahagian. Kesan sampingan mild. Mild apa bahasa Melayu? Kesan sampingan ringan. Kesan sampingan ringan dan kesan sampingan yang teruk. Satu lagi cara pembahagian untuk kesan sampingan ni untuk saya terangkan, untuk kita faham, ialah kesan sampingan lokal ataupun kesan sampingan sistemik. Contoh kesan sampingan lokal yang ringan ialah cucuk sakit. Sakit kan? Cucuk, jarum sakit kan? Itu adalah kesan sampingan. Okay? Itu nombor satu. Lagi satu, ada setengah orang, ada juga kesan sampingan yang dilaporkan ialah lenguh-lenguh sakit di bahagian tempat suntikan. Okay? Itu pun kita katakan kesan sampingan yang ringan. Ada juga setengah orang dia akan lepas cucuk tu dia akan rasa loya, nak muntah, rasa macam nak demam, tak demam, sakit kepala sikit-sikit. Ada setengah juga dilaporkan ada orang tu dia akan rasa macam susah nak tidur, rasa nak restless sikit, malam macam panas-panas, tak boleh nak tidur. Okay? Itu antara kesan-kesan sampingan yang dilaporkan. Walau bagaimanapun ini adalah kesan sampingan yang ringan. Jadi kebanyakan daripada penerima-penerima vaksin COVID-19 dia akan mengalami kesan sampingan ringan. Okey, walau bagaimanapun kita tak nafikan bahawa kesan sampingan yang teruk juga boleh berlaku. Okey, kesan sampingan teruk yang boleh berlaku ialah alahan. Ini kita dah cakap awal-awal. Contohnya dalam untuk vaksin jenis mRNA daripada brand Comirnaty, daripada brand Moderna jarang sebut dalam ni mRNA punya vaksin, dia ada kandungan polisorbate ataupun PEG. So kita dah mention kat situ, sesiapa yang ada sejarah alahan terhadap bahan ini tidak boleh menerima vaksin ini. Okey, sebab dia akan jadi kesan sampingan anafilaksis. Anafilaksis ni adalah kesan sampingan serius yang jika tidak dirawat dia boleh membawa maut lah. Okey, dan disebabkan ada kebarangkalian berlaku kesan sampingan anafilaksis ni, setiap kali selepas suntikan, setiap orang yang selepas suntikan kita akan suruh tunggu dulu dekat tempat vaksin tu dalam lebih kurang 15 ke 30 minit. 15 minit ke setengah jam tunggu dulu untuk tempoh pemerhatian. Kod lah sekejap lagi jadi anafilaksis. Anafilaksis ni adalah reaksi alahan yang sangat teruk yang boleh sampai tahap mengganggu pernafasan. Okay, ni yang teruk. Yang sederhana ni contoh, sederhana ada juga, contohnya macam kadang-kadang mungkin cucuk, lepas tu pengsan ke kan. Kan masa awal-awal permulaan program vaksinasi di UK, viral, seorang jururawat dia menerima vaksin Pfizer, lepas tu dia pengsan. Kan, lepas tu golongan-golongan yang meragui vaksin ni pun, wah dia lepas pingsan kan. So tiba-tiba bangkit balik misi tu. Oh tak ada apa-apa, saya memang jenis takut jarum. Bila takut jarum ni kena cucuk sakit, saya akan jadi macam pingsan sekejap. So itu pun adalah kesan sampingan, tapi kesan sampingan yang ringan. Dan kesan sampingan ni dia tidak sama kepada setiap orang.
Ada orang ni mungkin dia hanya akan rasa lengoh. Contohnya macam saya sendiri, untuk kedua-dua dos saya rasa lengoh saja, tak ada benda-benda lain. Okay? Ada orang ni mungkin dos pertama rasa lengoh, dos kedua mungkin dia demam. Ada yang sampai kita terpaksa bagi MC lah, demam 1 hari, tapi lepas tu okey lah. Okay? Ada setengahnya yang lepas cucuk tu lawyer nak muntah dan kita bagi rawatan lah pada ketika itu. Sebab tu penting tempoh masa 15 ke 30 minit tu, kalau ada masalah, ada kesan sampingan, bagi tahu dekat kita dan kita akan rawat on the dots ya, dekat tempat kalau kata on the dots tu tak settle, kita boleh rujuk ke klinik ataupun ke hospital yang berdekatan untuk rawatan. So pentingnya kita nak bagi tahu, jangan risau tentang kesan sampingan. Kebanyakan yang berlaku ialah kesan sampingan yang ringan. Kesan sampingan ringan ni maksudnya dia tidaklah sehingga membawa maut. Dan ada juga berlaku kesan sampingan yang teruk dan selepas dos pertama, tapi orang-orang macam ni memang kita pantau dan kita pun dah tetapkan, okay, this person tak boleh dapat dos kedua. Ya? That is how betapa telitinya kita dalam menentukan dan memerhatikan sesuatu. Kita tak ada hantam promo, ada kesan sampingan tinggal. Kalau sesiapa yang dah menerima kesan sampingan, kalau lah masa tempoh 30 minit awal tu dia tak ada rasa apa-apa, balik rumah baru dia rasa nak demam ke apa ke, they always can come back to the clinic or datang balik ke PPV dan bagi tahu dekat kita untuk rawatan. Dan bukan rawatan semata-mata, bila kita dah tahu kat situ balik orang ni jadi macam ni, jadi sekian, kita akan buat laporan. Laporan ni akan sampai ke peringkat kebangsaan dan seterusnya akan disiasat. Kita tak tinggal macam tu saja. Tinggal betul-betul lantaklah nak jadi apa, tak tinggal. Memang kita akan siasat. Dan sebab itulah juga kalau kita risau tentang berlaku kematian selepas vaksinasi. Sebab itulah juga kita yakin bila kerajaan dah umumkan bahawa kalau ada kematian yang memang selepas siasatan, confirm dia berkaitan ataupun disebabkan oleh vaksin, memang ada orang kata apa, pampasan macam tu kan. So ini nak menunjukkan betapa kita macam mana nak kata, kita bersedia dan kita mengambil tanggungjawab terhadap apa yang kita recommend, yang kita nak bagi. Kita bukannya beli rawatan 10 penyakit siap. Lepas tu kalau jadi apa pun, buah pinggang rosak ke apa ke pun, orang cakap siapa lepas aku makan jadi lagu ni. Tak tahu, hampir cari tangling. Kan selalu berlaku macam tu. Itu adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Tapi dekat kita, datang balik kat kita, kita cakap, doktor saya demam lah doktor lepas cucuk vaksin semalam. Okey, tak apa. Ni kesan sampingan, kita bagi rawatan. Kalau tak okey juga, datang balik dekat kita. Nampak tak? Itu ketersediaan kita dan nak menunjukkan kita memang ikhlas, seikhlas-ikhlasnya nak jaga semua. Kita tak ada hidden agenda. Dan kita tak pandang sebelah mata tentang kesan-kesan sampingan. Tapi yang memang tak ramai yang masih meragui, yang takut tentang kesan sampingan. Tapi saya nak bagi tahu sekali lagi kat sini. Sepanjang program vaksinasi dijalankan di daerah saya, alhamdulillah tidak ada kesan sampingan serius yang berlaku. Dan ada kesan sampingan yang ringan, kita boleh tangani dengan baik. Ada juga, bukan tak kata tak ada kesan sampingan, adalah satu kesan sampingan yang serius, tapi kita pun ambil maklum tentang hal itu dan kita pun kata okey, dia berlaku selepas first dose, tapi kita pun kata okey, tak apa, this person tak boleh ambil dah second dose. Macam itulah, kita tak tinggal macam tu saja dan kita beri rawatan yang sepatutnya. So nak beritahu ni, kesan sampingan tu memang ada lah dan kita memang akan ambil perhatian. Seterusnya, kalau kata terdapat kesan sampingan, okay, kalau anda mengalami kesan sampingan, tak kisahlah cucuk ke, demam ke, apa ke, sikit lengoh. Some of us kita rasa macam saya sendirilah, saya rasa lengoh tapi saya tak report pun dalam MySejahtera. Okay, tapi kalau you all nak report, boleh. Tolonglah, silalah report. Sebab ini memang data ni diperlukan untuk pemantauan secara berpanjangan. Ya. So dekat MySejahtera tu, saya tunjuk yang saya lah. Sorry lah, saya tak prepare slide macam Dr. Rin. Tak nampak lah pula. Tak apalah. Dekat situ, kita boleh tekan. Kalau anda dah siap second dose, kita tekan je dekat second dose completed tu. Semalam nampak, kenapa hari ni tak nampak? Tekan kat situ, memang dia boleh lapor. Click here to report symptoms. Click here to report symptoms after vaccination. So tekan dekat situ, dia akan tanya, adakah anda sedang mengalami simptom selepas vaksinasi? Tekanlah ya kalau ada rasa. Kalau tak ada rasa apa, tidak.
Kalau tekan ya, submit, dia akan keluar soalan-soalan lain pula. Nah, so benda tu akan diambil perhatian. Tapi you jangan stop dekat sini saja. Kalau you ada dan you rasa you perlu rawatan, you perlu pergi ke klinik untuk ambil rawatan. Dan dekat klinik juga, kita boleh laporkan, bagi tahu pada doktor yang merawat. So doktor tu nanti akan isi laporan dan akan hantar ke bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia, NPRA, untuk sebagai laporan lah, dan kita akan buat siasatan tentang kesan sampingan. So sekali lagi saya nak stress, saya nak tekankan di sini, kesan sampingan yang banyak berlaku ialah kesan sampingan yang ringan, yang tidak memudaratkan, dan insya-Allah ia boleh dirawat. Ya, kesan sampingan yang serius sangat-sangat jarang berlaku. Itu sahaja. Allahu a'lam. Baik. Jadi nak kata memang akan ada kesan sampingan tu, tapi jangan risau, sebagai petugas kesihatan sangat-sangat mengambil berat tentang apa yang diadukan daripada pesakit kepada petugas kesihatan. So kita tak akan ambil remeh-temeh walaupun dia kata kesan sampingan tu lenguh dekat lengan saja. So kita ambil tindakan dan juga boleh didaftar, boleh report dekat dalam MySejahtera tadi. Mungkin boleh tekan dekat bahagian yang kita tempat cucuk tu, dos yang pertama ataupun dos yang kedua. So banyak ya, macam doktor tegaskan tadi, kita memang akan ada kesan sampingan, tapi jangan risau, para petugas kesihatan mengambil berat terhadap apa-apa aduan yang disampaikan oleh pesakit. Okey, jadi insya-Allah soalan ini adalah soalan terakhirlah yang diajukan kepada Dr. Rin. Tadi kita dah tahu kenapa perlu ambil vaksin, bagaimana untuk mendaftarkan diri di MySejahtera, dan ada permasalahan A, ada penyelesaian A-nya tadi, dan sedikit tentang kesan sampingan yang diberitahu oleh Dr. Azniza. Jadi mungkin bagi saya soalan kepada Dr. Rin ni, boleh tak Dr. Rin berikan atau kongsikan tips persediaan dari segi fizikal dan mental pada hari penerimaan vaksin. Mungkin ramai daripada kalangan masyarakat yang sedang menunggu untuk tarikh temu janji dan mungkin masih lagi belum menerima vaksin, sangat-sangat memerlukan tips ini. Tapi sebelum itu para audiens semua boleh tuliskan sebarang kemusykilan, keraguan, persoalan di ruangan komen, kerana selepas Dr. Rin respon dengan persoalan saya yang terakhir, kita akan buka kepada sesi soal jawab. Jadi dipersilakan doktor. Baik, terima kasih Cik Mardia selaku moderator. Okey, so persediaan untuk kita menerima vaksin. Baik, boleh mungkin teknikal tolong sharekan slide saya. Baik, saya nak berikan kepada persediaan fizikal dan mental sebelum, semasa dan selepas. Tadi Dr. Azniza dah berikan kita kan apa side effect yang mungkin ada dan sebagainya kan. Tapi apa-apa pun sebenarnya, okey, ni kita nak tengok persediaan mental lah, persediaan mental. Apa-apa pun sebenarnya dia bermula dengan kita punya pemikiran, betul tak? It's all in the brain orang kata kan. Jadi kita ni sebenarnya kita kena latih brain kita untuk fikirkan yang positif, yang baik-baik sahaja. Itu pun sebenarnya yang dianjurkan oleh agama kita, betul tak? Sentiasa bersangka baik, mesti ada hikmah di sebaliknya, macam tu kan. So fikir yang positif, yang baik-baik sahaja, maka perkara yang baiklah akan datang kepada kita insya-Allah. Jadi jangan fikirkan yang negatif sebab ia akan menarik aura negatif. Dan persediaan tu perlu sedari awal lah, maksudnya daripada sekarang pun, sebelum dapat tarikh temu janji pun kita dah boleh bersedia secara mentally. Apa persediaan tu? Dapatkan maklumat kan daripada sumber yang sahih dan boleh dipercayai. Jangan percayalah mesej-mesej tular kan, video tular, sebab kebanyakan mesej tersebut berbau negatif sebenarnya, dan ia boleh meracuni pemikiran kita. Dan juga kita dapatkan tidur yang mencukupi, terutama apabila esok adalah hari penerimaan vaksin kita. Okey, dan dari segi ini adalah macam mana kita nak cari maklumat tu. Dekat website vaksincovid.gov.my ni banyak sangat information yang berguna dekat situ. Contohnya apa yang kita perlu tahu tentang vaksin, macam mana proses vaksinasi, semua ada di situ. Dan jenis-jenis vaksin pun ada juga. Jadi kita mentelaah lah penerbitan-penerbitan ni, pembacaan ni kita baca, kita dapatkan information daripada sumber yang betul. Itu pun salah satu persediaan mental kita. Okey, bagaimana pula dengan persediaan fizikal?
Fizikal macam mana pula? Okey, fizikal ni saya rasa dari segi dokumentasi. Okey, apa dokumen yang perlu kita ada semasa hari penerimaan vaksin? Okey, yang pertama kita perlu ada MySejahtera kita, betul. Macam ni saya contohkan MySejahtera ibu ni. Okey, maknanya kalau kita ni ibu kita adalah dependent kita, so kita pastikan bila ibu dah dapat appointment, kita klik here to confirm ibu punya appointment. Sama juga macam kita, bila kita dapat appointment, kita klik untuk confirm appointment kita, bagi tahu kita dapat datang, yes. Okey, kemudian kita submit dan kemudian dia akan keluar macam ni. Click here to scan vaccination location when kita sampai dekat PPV. Bila macam ni maknanya MySejahtera kita dah bersedia lah. Okey, lepas tu apa lagi? Ini macam tadi bagi anak yang menjadikan ibu dia dependent dan dia berada jauh daripada ibu dia. Okey, dia boleh hantarkan print screen MySejahtera ID dia kepada keluarga kan yang membawa ibu ke pusat vaksinasi kan. Okey, satu lagi apa? Pernah dengar PVA tak? Pre-Vaccine Assessment. Okey, ini adalah satu slip yang pesakit, ada 3 kategori pesakit yang perlu diberikan pre-vaccine assessment. Maknanya penilaian dulu kesesuaian menerima vaksin. Pada waktu tu sesuai ke tidak, tempat nak terima tu di mana yang sesuai. Contohnya individu yang mempunyai sejarah alahan teruk apabila menerima vaksin sebelum ni, ataupun pernah alahan teruk kepada pelbagai ubatan, okey, ataupun alahan teruk kepada sesuatu yang tidak diketahui. Contoh alahan teruk tu sampai mungkin sesak nafas, sampai masuk ICU contohnya. Teruklah alahan dia tu. Okay. Keduanya individu yang ada masalah sistem ketahanan badan, contohnya immunocompromised, mungkin ada kanser yang ada kemo, ataupun ada terima ubatan yang melemahkan sistem pertahanan badan dia. Dan yang ketiga adalah individu yang menerima rawatan pencair darah, contohnya warfarin kan, ataupun dia ada masalah pendarahan, contoh macam hemofilia. So yang ini perlu 3 kategori pesakit ini perlu mendapat pre-vaccine assessment dahulu oleh doktor yang merawat. Jadi slip ini perlu dibawa ke pusat pemberian vaksin nanti. Okay, alright. Kemudian kad pengenalan jangan lupa. Kan dah banyak-banyak dokumen, tiba-tiba lupa bawa kad pengenalan pula. Kan, okay, kad pengenalan jangan lupa. Alright, dan kemudian apa lagi? Bawa kad vaksinasi untuk suntikan kedua. Untuk second dose bawa kad ini. Supaya misi yang nak cucuk tu dia boleh tengok, oh sebelum ni dapat Pfizer, kita nak double check kan, takut juga tersalah kan, mana tahu jadi bawa, yang ini memang kena bawa, okey, jangan hilang. Alright, kemudian apa lagi? Secara fizikal, kita uruskanlah kenderaan untuk bawa ibu kita contohnya kan. Kalau anak, siapa yang nak teman ibu kita, bawa wheelchair kalau perlu. Dekat PPV memang ada wheelchair lah, tapi kalau kita bawa pun tak ada masalah juga kan. Maknanya mungkin persediaan lah. Kemudian pakai pakaian yang sesuai, yang longgar, yang yang senang lah kita nak selakkan untuk divaksin. Kemudian pastikan bateri telefon bimbit kita di-charge penuh dan mempunyai data yang mencukupi kan, sebab kita nak guna MySejahtera nanti kan. Nanti tengok-tengok dah habis bateri, susah pula kan. Jadi nanti kita dah gelabah lah bila ada benda yang tak diingini nanti terjadi kan. Okey. Jadi juga sarapan dan minum air yang mencukupi lah sebelum kita menerima vaksin hari itu. Tidur cukup, sarapan cukup. Okey. Alright, dan okey. Ini adalah perkara yang akan berlaku di pusat penerimaan vaksin lah. Okey. So kita dah terima temu janji, kita hadir ke PPV yang ditentukan. Saya sarankanlah kalau boleh ikutlah temu janji yang diberikan tu. Sebab vaksin tu sebenarnya macam contohlah Pfizer. Satu vial Pfizer tu dia ada 6 dos. Jadi kalau ada satu patient tak datang contohnya, petugas PPV kena cari ni ganti untuk dia. So kita tak nak bazirkan dos tu kan. Kalau AstraZeneca lagi lah. Betul Dr. Azniza? Astra satu vial is 10 dos kan. Kalau Sinovac senang sikit lah, satu vial satu dos. Jadi kalau boleh kita ikut temu janji yang diberikan dan di mana. Tapi kalau ada masalah yang tak dapat dielakkan, nak tukar PPV tu masih boleh lah. Okey. Lepas tu ada saringan suhu dan gejala. Kemudian semak identiti dan daftar QR code tadi. Lepas tu akan pergi ke consultation dan consent oleh doktor. Okay. Kemudian kita terima vaksin.
Okey, dan kemudian ada ruang pemerhatian selama 15 hingga 30 minit. Jadi di sini kalau ada sebarang macam tadi Dr. Azniza dah cakap apa kesan sampingan dia. Jadi kalau kita rasa macam tak sedap, kita bagi tahu cepat-cepat kepada petugas yang ada di situ. Okey. Dan kemudian kaunter terima vaksin, kad vaksin. Okey. Dan kita perlu melaporkanlah sebarang adverse effect yang kita dapat. Okey, dan tadi cara untuk melaporkan ni ada 3. Okey, satu kepada fasiliti kesihatan yang berdekatan, kedua melalui aplikasi MySejahtera. Tadi Dr. Azniza ada tunjuk, nanti saya tunjukkan lebih clear sikit. Kemudian di website yang NPRA pun boleh report juga. Okey. Okey, ini cara kita nak lapor dekat MySejahtera. So kita klik dekat bahagian vaksin tu. So dekat sini yang kita yang ni dah second dose completed lah kan. So ada satu ruang kat situ, click here to report symptoms after vaccination. So bila kita klik akan keluar lah, dapat simptom ke? Yes. Lepas tu apa simptom tu? Ada banyaklah simptom kan? Okay. So tandalah, dia bukan boleh tanda satu je, macam-macam nak tanda semua. Tak adalah tak adalah tanda semua kot kan. Apa-apa yang kita ada simptom kita tandakan secara jujur. Okay. Dan kemudian kita submit lah. Dan dia tanya juga, adakah gejala tu menyebabkan kita terpaksa pergi hospital ke, kita tak pergi kerja ke. So semua ni pun catatkan dan kemudian kita submit. So ini adalah satu bentuk reporting. Okay. Alright, so alhamdulillah dah habis pun. Okay. Jadi bila dah berakhir kita punya proses penerimaan vaksin, inilah rupa sijil yang akan kita dapat di dalam MySejahtera kita. Ini di bahagian profile. Okay. Minta maaf. Okey, dekat sini kita boleh tengoklah nama kita, IC kita, hospital mana kita dapat, pusat pemberian vaksin yang kita terima vaksin kita lah. Dan alhamdulillah saya pun telah divaksin dan ini emak saya ibu saya berumur 81 tahun. Memang dia nak vaksin. Macam tu Bila ada orang nak cuba ganggu gugat pendirian dia memang marahlah kat orang tu kan. Dia kata dia dah hantar anak belajar dah lama kan belajar medik, tiba-tiba dia nak tolak pula apa ilmu yang anak tu dapat kan. Dia kata tak patutlah macam tu. Jadi alhamdulillah ibu saya pun telah selesai second dose dia. Abang daftarkan dia pada tarikh 24 hari bulan 2 kata saya. Masa buka je pendaftaran terus daftarkan mak. Okey, so setakat itu dahulu, insyaAllah saya kembalikan kepada Cik Madiah selaku moderator. Baik, alhamdulillah. So itu antara tips-tips dan persediaan yang boleh Dr. Rin kongsikan dengan para audiens. Dr. Rin pun sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin. Jadi sebenarnya bukan untuk vaksin saja kita perlu buat persediaan. Dalam apa-apa jua pekerjaan sebenarnya kita perlu buat persediaan. Dan memang menjadi rutin supaya kita ada persediaan, rasa yakin untuk buat sesuatu kan. Jadi kita perlu ada persediaan. Bila kita bersedia dari segi fizikal dan mental, insyaAllah badan kita pun bersedia untuk menerima vaksin tersebut. Okey, insyaAllah. Jadi kita dah masuk ke sesi soal jawab. Jadi sebenarnya bila saya tengok dekat dalam Facebook Live Amiratul Intan, ada banyak sebenarnya soalan-soalan yang diajukan dalam kita punya siaran langsung ini. Tapi mungkin kita akan pilih 3 soalan yang bertuah. Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, ada tak untuk pendaftaran vaksin secara berkelompok? Mungkin yang ini kita serahkan kepada Dr. Azniza untuk menjawabnya. Okey, baik. Sebelum saya nak jawab soalan daripada Cik Moderator, saya nak tambah sikit persediaan sebelum ke pusat penerimaan vaksin sebelum disuntik ya. Penting ni sebab ramai yang buat macam ni lah, ramai yang mana ada darah tinggi, yang ada kencing manis, yang ada sakit sekian-sekian macam-macam tu, ramai yang tak makan ubat seperti yang dijadualkan sebelum pergi ke pusat vaksin. So dia jadi masalah lah. So bila tanya pasal apa tak makan, takut sekejap lagi cucuk jadi lagu mana ke kan. So sebenarnya memang perempuan, tuan-tuan semua tolong makan ubat seperti yang dijadualkan ya. Kalau ada ubat darah tinggi, makanlah ubat darah tinggi. Kalau ada ubat sakit jantung, tolonglah makan
sebelum pergi ke pusat pemberian vaksin, sebelum pergi menerima vaksin. Sebab ramai yang sebelum cucuk tu macam ada yang macam okey, tiba-tiba lepas cucuk tu lagi pening-pening ke apa ke kan. Lepas tu kita pun cek tekanan darah. Bila cek tekanan darah naik sampai 200, 100. So nak salah vaksin ke? Bila tanya balik, oh cik tak makan ubat pagi tadi. Pasal apa tak makan? Takut dah kata nak main cucuk tak makan lah. So nak salah vaksin ke nak salah tak makan ubat? Susah lah kan? So tak bolehlah nak salah vaksin 100%. Cucuk tu pun dah takut dah naik dah tekanan darah, tak makan ubat, lagilah. So ramai yang berlaku macam ni lah ya. Kecuali macam ubat cair darah macam ubat warfarin. Kalau bagi sesiapa yang ada makan warfarin ataupun lain-lain jenis ubat pencair darah, kalau aspirin tak ada masalah, warfarin ataupun yang lain-lain tu, warfarin biasanya tak ada masalah sangat sebab selalu pesakit akan makan pukul 6 petang. So tak ada isu sangat. Tapi kalau yang jenis-jenis lain kalau makan pagi ke apa ke tu, pagi yang nak cucuk tu tolong berhenti sat dulu. Jangan makan lagi ubat. Lepas cucuk, dan contohnya pukul 10 cucuk, sat lagi petang dalam pukul 3, pukul 4 boleh makan ubat cair darah tu. Dia sebabnya kita takut gini je lah, bila cucuk takut berlaku pendarahan, bengkak, sakit dan sebagainya. Tapi kalau memang jadual makan warfarin tu pukul 6 petang, dan anda tahu biasanya orang yang makan warfarin ni dia tahulah INR dia berapa, tahap kecairan darah dia berapa. So tahap kecairan darah yang sekian-sekian, yang boleh cucuk kita pun suntik dan memang jadual dia makan petang pukul 6, boleh proceed macam biasa. So saya nak tekankan kat sini persediaan makan ubat sebelum pergi ke pusat penerimaan vaksin. Okey. Baik, saya pergi kepada soalan yang diajukan. Ada tak pendaftaran vaksin secara berkelompok? Saya nak cakap ya ada, tidak pun ya juga. Macam mana tu? Okey, dia bergantung. Ada setengah daerah, biasanya kita gunakan agensi, ya, agensi contohnya macam pejabat daerah, NGO, apa lagi, JKKP yang penghulu. So mereka ni akan pergi ke kampung, pergi ke masjid ke surau ke, dia akan buat pengumuman siapa yang nak daftarkan, nak main daftar vaksin boleh main lah ni lah. So dia main dekat tempat pendaftaran tu dan mendaftar. Mat tu daftar ramai-ramai, follow SOP lah. Tapi kalau nak kata daftar, okey kumpulan satu, sekian, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nak daftar, nak hari sekian, nak tempoh sekian, nak tempat sekian. Yang tu tak ada lah. Pendaftaran tu masih secara individu, cuma boleh dilakukan secara berkelompok. Contohnya macam, yalah macam makcik-makcik, tok-tokan kita kat kampung kan, dia pun tak larat kan, bedridden ke apa ke, tak boleh nak main. So yang tu boleh jawatan kuasa tertentu, jawatan kuasa kampung, NGO ataupun siapa-siapa individual pun boleh tolong kita di Kementerian Kesihatan untuk buat pendaftaran. Sebab nak bagi tahu pendaftaran untuk vaksin ni bukan semata-mata dekat pejabat kesihatan ataupun hospital. Ya, sebabnya selalu juga macam kita orang dekat daerah kan, selalu kita kata okey pendaftaran di sekian tempat, semua nak serbu mai dekat pejabat kesihatan daerah pula juga, nak daftar juga, tak nak pergi tempat yang kita dah bagi tahu tadi. So sebenarnya tempat-tempat yang disebutkan tu boleh daftar, dan bila daftar tu insya-Allah kita tunggulah notifikasi pemberitahuan melalui SMS ataupun panggilan telefon. So dia tidak semestinya kena datang ke pejabat kesihatan. So ada NGO yang akan melakukan dan akan membantu proses pendaftaran tersebut. So nak kata ya pun ya, tidak pun tidak lah. So tapi macam itulah kaedahnya, bergantung pada daerah-daerah. Silakan balik pada Cik Moderator. Okey, terima kasih kepada Dr. Azniza. Jadi saya teruskan ke soalan ini, saya bagi kepada Dr. Rina. Assalamualaikum Doktor. Nak tanya, boleh ke saya request tempat vaksin di klinik persendirian, private lah maksudnya. Saya tak mahu buat di Dewan Tun Ali sebab ramai sangat orang. Terima kasih. Dewan Tun Ali saya tak tahulah dekat mana tu. Okey, dipersilakan Doktor. Okey, baik. Terima kasih Cik Madia. Okey, baik, untuk soalan ni mungkin penerima vaksin ni dia kena check dulu adakah tempat yang dia request tu kan, dia kata dia nak di klinik persendirian, tapi kita kena tahu juga adakah klinik persendirian tu memberikan khidmat pusat pemberian vaksin. Adakah klinik tu sebagai pusat pemberian vaksin. Jadi macam mana nak check tu, kita boleh pergi ke website vaksincovid.gov.my dan kita masukkan negeri kita
kita, dan di bawah negeri kita tu nanti dia akan ada list untuk senarai semua PPV di negeri kita, pusat pemberian vaksin. Jadi ada senarai kat situ, kita tengok mana yang bukanlah kata nak boleh pilih ni sebenarnya kita galakkan untuk menerimalah appointment yang diberikan tu sebab telah disusun dan dalam tadi masa mendaftarkan kita dah letakkan alamat kita di mana, jadi sistem MySejahtera akan hantar kita ke pusat yang memang berdekatan dengan alamat yang kita berikan tapi andai kata ada sebab-sebab tertentu, contohnya yang memang tak dapat dielakkan, yang tak dapat maknanya memang tak sesuai nak buat dekat dewan tertentu yang kita dapat tu, sebenarnya kita boleh untuk minta untuk ubahlah. Sekarang dalam aplikasi MySejahtera ada yang macam saya tunjuk tadi dekat bahagian help desk tu, ada tekan situ, tekan start kan, dah hafal dah saya ni step dia. Lepas tu kita pergi kepada vaccination appointment dan akan ada untuk kita tukar PPV sebenarnya. Tapi ini hanya untuk vaksin selain AstraZeneca. Kalau hari tu yang dah book untuk AstraZeneca tu, yang tu memang tak boleh tukar PPV. Okay, strictly tak boleh. Okay, so yang hanya untuk vaksin di bawah PIC, di bawah PIC lah, di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kemudian apa satu lagi tadi kita boleh tukar di situ juga, dan kalau ada sebarang permasalahan kita mungkin juga boleh kontak kepada bilik gerakan vaksin di setiap negeri juga. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Rin. Okey, soalan ketiga dan insyaAllah soalan yang terakhir. Assalamualaikum dan selamat petang. Kepada ahli panel, soalan saya, kenapa ada yang daftar awal dahulu dalam MySejahtera tetapi masih tidak dapat lagi tarikh temu janji? Malah ada penyakit juga sedangkan ada yang baru daftar telah menerima tarikh dan yang telah divaksinasi. Boleh ke kalau nak terus walk-in untuk susah atau tiada akses internet? Okey, ini mungkin Dr. Rin, kita minta Dr. Rin dulu untuk jawab soalan ni sebab Dr. Rin bertugas di pusat vaksinasi. Okey, baik. Jadi soalannya kenapa yang dia dah daftar awal tetapi masih tidak mendapat lagi tarikh dan dia juga ada komorbid komorbid yang banyak Jadi sebenarnya untuk sistem pendaftaran pemberian temu janji tu memang diberi sebenarnya algoritma dia mengikut umur. Okey, umur yang lebih tinggi maksudnya 80 90 tu memang akan dapat dulu, dan juga yang lebih banyak komorbid yang akan diutamakan dahulu. Tapi kemungkinan sama ada berlaku juga keciciran tu kita tak nafikan. Mungkin ada juga yang berlaku keciciran, sebab tu sekarang ni masih ada lagi golongan yang umur dalam lebih kurang tahun 30-an lahir masih maknanya masih ada lagi diberikan vaksin. Kita nak kejar semua ni, takut ada yang tertinggal macam tu. Okey, dan yang lain tu saya tak boleh nak komen lah, mungkin orang yang daftar kemudian tapi komorbid dia banyak kan. So dia dapat cepatlah mungkin dari segi dan dia eligible lah untuk fasa tersebut kan. Okey, dan tentang soalan boleh ke nak terus walk in ni, untuk walk in terus tak boleh sebenarnya sebab kita bimbang berlaku tak jumpa pula word dia ni maknanya ramai sangat berkumpul dekat satu pusat pemberian vaksin tu sebab satu hari tu satu PPV tu dia dah arrange dah berapa vaksin yang akan terima kan. Jadi kalau kita walk in, kita tak boleh kontrol, takut berlaku crowd yang banyak, nanti social physical distancing tak boleh dipastikan pula kan. Jadi untuk walk in kita tak boleh, tapi kita mungkin boleh telefon bilik gerakan untuk beritahu kita bersedia untuk menjadi standby list mungkin. Standby list ni makna kalau ada di PPV tersebut yang tak hadir, kita akan ditelefon untuk datang juga masa tu juga, boleh tak terima waktu sekarang ni macam tu. Jadi kita kena bersedialah. Kalau kita kata kita bersedia untuk tarikh sekian, kita perlu bersedialah, anytime boleh di-call untuk dipanggil ke pusat pemberian vaksin. Baik, sekadar itu dahulu Cik Moderator. Okey. Jadi alhamdulillah tiga-tiga soalan yang diberikan tadi berjaya dijawab oleh para panel kita. Jadi kita ada lebih kurang dalam 3 minit untuk sesi soal jawab. Mungkin saya akan tambah lagi satu soalan daripada Robiatun Muhammad Abbas.
apa perlu dibuat sekiranya terlepas temujanji suntikan? Mungkin kat sini saya serahkan kepada Dr. Azniza. Okey, kalau terlepas temujanji suntikan, kalau kata dah daftar kat MySejahtera, dekat aplikasi MySejahtera satu, yang pertama boleh buka balik dekat aplikasi MySejahtera tu, sebab kalau kat situ dia akan keluar tarikh temujanji dan kita perlu buat pengesahan. So kat situ kita kena klik kat situ, kita buat pengesahan, kita hadir atau tak hadir. Kalau tak hadir, klik tak hadir dan nanti lepas tu dia akan keluar nyatakan sebab-sebab ketidakhadiran, tak sihat ke apa ke, macam tu lah. So bila dah tu submit, nanti insyaAllah dalam tempoh 7 hari dia akan keluarkan ataupun dia akan bagi temujanji yang baharu. Okey, tu kaedah pertama. Kaedah yang kedua, macam yang Dr. Rin sebut tadi, Puan boleh menelefon ke bilik gerakan vaksin di daerah tempat tinggal Puan dan bagi tahulah, bagi tahu kata okey saya terlepas tarikh temujanji sebab sekian. So dia mungkin satu dia akan suruh update balik dekat MySejahtera untuk diberi tarikh temujanji yang baru, dan kalau kata Puan tadi ni bersedia, macam Dr. Rin kata bersedia anytime, kalau dipanggil anytime boleh terus sampai dekat tempat bagi vaksin tu, bagilah nama untuk standby list. So kalau kata, tapi yang tu lah, jangan sekali kita telefon, Puan kita ada orang yang tak hadir pada hari ni, boleh Puan datang untuk ambil vaksin. Alamak, saya tengah masak laksa, tak boleh nak mai, tak boleh tinggal dapur. Tak maulah macam tu. Nah, dia macam-macam ragam ni. Saya cakap tengah masak laksa lah, saya tengah, dan ada jugalah yang cakap, alamak saya baru nak ambil wuduk, nak semayang, dan saya nak semayang. Semayang lah dulu, tak ada masalah. Nah, so macam tu lah. Nah, maksudnya kalau Puan dah bagi nama untuk standby list, Puan kena bersedia pada bila-bila masa untuk dipanggil dan boleh datang pada bila-bila masa yang dipanggil. Okay, tu yang dua kaedah lah kalau terlepas temujanji suntikan. Soalan kedua tu, kenapa penerima vaksin hanya seawal usia 18 tahun? Bagaimana dengan remaja dan kanak-kanak? Okey. Setakat ini, kajian klinikal yang telah pun dijalankan adalah untuk mereka yang berusia di 18 tahun dan ke atasnya. Untuk bawah pada 18 tahun ada data tapi belum cukup. Ya, ada data tapi belum cukup untuk kita bagi recommendation kata okey, 12 tahun ke atas dah boleh ambil vaksin. Nah, sekali lagi kalau kata kita bagi tanpa data ataupun tanpa bukti keselamatan dan keberkesanan yang cukup, kalau kita bagi saja, itu adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Walau bagaimanapun, insya-Allah mungkin di masa-masa akan datang mereka yang bawah 18 tahun akan diberi peluang untuk menerima vaksin COVID-19, ya. Seperti mana yang telah berlaku di negara-negara Eropah, ada beberapa negara, US telah pun memberikan vaksin kepada mereka yang berusia 12 tahun ke atasnya. Tapi untuk negara kita buat masa sekarang belum lagi. Sabar, hak yang umur 60 tahun ke atas ni pun tak habis lagi. Nak suruh daftar pun jenuh, kita nak habaq, kita nak pesan. So kita habiskan dulu hak yang orang kata apa, yang warga-warga emas kita ni. Lepas tu 18 tahun ke atas pula. InsyaAllah nanti ke depan kita bagi yang 12 tahun. So no worries, kalau ke depan dah ada data klinikal yang cukup tentang keberkesanan dan keselamatan, memang kita akan bagi, kita tak akan tinggalkan. Allahuakbar. Baik. Alhamdulillah, soalan-soalan yang diberikan dapat dijawab dan semoga kekeliruan mendapat pencerahan yang lebih baiklah untuk para audiens. Jadi syukran jazilan diucapkan kepada Dr. Azniza dan Dr. Rin di atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Jadi bila dah habis sesi soalan jawab ni, maksudnya kita punya siaran langsung ni dah sampai ke penghujungnya. Kita dah bersama dengan panel kita daripada awal tentang kenapa perlu vaksin, bagaimana cara nak mendaftar vaksin. Jadi mungkin di hujung segmen ini, di hujung program ini, kita nak minta sedikit rumusan ataupun pesanan daripada para panel kita. Jadi kita mulakan rumusan daripada Dr. Azniza. Dipersilakan. Okey. Kesimpulan yang saya boleh bagi untuk
sesi pada petang ini ialah yang pertama sekali daftar vaksin, yang kedua vaksin tu selamat, yang ketiga vaksin tu berkesan dan tolonglah daftar dan silalah terima apa lagi? Yakinlah dengan mereka yang pakar dalam bidang kesihatan, yang mereka yang pakar dalam menentukan fatwa-fatwa tentang perubatan dan abaikanlah berita-berita yang tidak sahih, yang kurang pasti, yang tak tahu punca Mak Teh ni duduk tang mana. Nah, Mak Teh, Pak Teh, Pak Lang pun duduk tang mana, abaikan yang tu nah. So dan jangan takut, jangan ragu-ragu untuk anda semua, tak semestinya doktor, tak semestinya ngisi, tak semestinya dresser, yang tak semestinya farmasi nak cerita pasal vaksin. Anda semua di luar sana yang mana dah faham, anda semua boleh menyampaikan maklumat yang benar, yang tepat dan tolonglah kempen. Mak saya yang umur 78 pun dia boleh kempen dekat sepupu dia, dekat sepupu saya untuk terima vaksin. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan semua, insyaAllah. Sekian, Allah. Selain daripada itu, saya nak mohon maaf lah atas kekasaran bahasa ke apa ke. Okey, baik. Rumusan yang ringkas, padat, pesanan kan untuk saya dan juga para audiens semua. Jadi semua orang boleh menjadi ejen penyebaran untuk kempen vaksin ni. Jadi seterusnya dipersilakan untuk Dr. Rin bagi sedikit pesanan, sedikit rumusan kepada kami. Persilakan. Baik, terima kasih Cik Madia sekali lagi ya. Jadi mungkin saya nak nyatakan di sini, boleh tak saya beri satu analogi lah, analogi, okey. Bagaimana kita sekarang ni sedang berada dalam seolah-olah satu peperangan dengan musuh yang kita tak nampak. Musuh ni ialah kita tahulah COVID-19. Dan apabila berada dalam peperangan, of course kita akan ada strategi apa? Strategi pertahanan kan, defense mechanism, dan kita ada strategi attack mechanism kan, menyerang kan, strategi pertahanan dan strategi menyerang. Jadi boleh kita analogikan sebagai SOP ni sebagai satu strategi pertahanan. Okay, dan vaksin adalah sebagai satu strategi menyerang. Sebab bila vaksin ni kita activatekan kan, askar-askar dalam badan kita ni kita activatekan untuk mereka ni berupaya untuk menyerang COVID bila masuk dalam tubuh kita. Jadi saya nak tanya para audiens sekalian, ada tak dalam satu peperangan kita hanya bertahan, kita hanya main defense mechanism sahaja? Kita hanya main strategi pertahanan sahaja tanpa strategi penyerangan, yang mana kita punya musuh pun dah semakin kuat kan, musuh kita dah dengan varian dan sebagainya, dan kita hanya nak bertahan dengan strategi pertahanan sahaja. Memang mustahil lah kalau kita nak menang peperangan hanya dengan defense mechanism sahaja. Jadi kita perlukan 80% daripada rakyat kita semua untuk bersama-sama kami, bersama-sama dengan frontliner semua untuk menjadi ejen, menjadi strategi penyerang lah kata, penyerang terhadap vaksin pula, minta maaf, okay? Terhadap COVID-19 ini, insyaAllah. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kita nak menjadi pejuang menentang COVID ni, apa-apa kesusahan yang kita hadapi, contohnya mungkin dengan vaksin tu kita dapat side effect sedikit kan, ataupun kita terpaksa nak dapat vaksin mungkin jauh perjalanan kita nak daftar lah, nak sebagainya kan. Jadi apa-apa kesusahan yang kita hadapi tu kita semoga Allah ganjarilah dengan yang terbaik, sebab itu adalah ikhtiar kita. Dan nanti kita nak beritahukan kepada anak cucu kita kan di masa hadapan bahawa semasa pandemik ini kita sebagai apa. Okay, kita sebagai frontliner, kita sebagai salah seorang pejuang yang menentang COVID tu, ataupun kita sebagai apa. Kita sendiri yang pilih, insyaAllah. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah bila sebut pasal penyerang, pasal pertahanan ni teringat bola malam tadi. Vietnam lawan Malaysia 2-1. Okey, jadi insyaAllah sebelum saya menutup live pada petang ini, jadi ada satu pengumuman menariklah untuk saya sampaikan kepada para audiens petang ini. InsyaAllah bermula hari ini, Amiratul Intan mengadakan pertandingan gambar kreatif sempena kempen Jom Vaksin. Jadi tempohnya bermula pada hari ini iaitu pada 12 Jun 2021 sehingga 26 Jun 2021. Jadi syarat-syaratnya bolehlah dilihat di poster yang akan ditayangkan, dan kemudian hadiah menarik menanti semua yang join pertandingan ini iaitu hadiah berbentuk wang tunai. Jadi
Nanti kalau ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang info, boleh pergi ke page rasmi Amirah Teluk Intan. So kat situ kita boleh tengok ada poster, ada cara-cara nak join, macam mana nak tanya soalan ke apa info, semua ada dekat situ. Okey. So kemudian saya juga tidak dilupakan juga, insyaAllah Amirah Teluk Intan insyaAllah akan memberi sedikit cenderahatilah kepada para panel kita pada petang ini, insyaAllah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada para audiens yang setia daripada awal hingga ke penghujung program kita pada petang ini. Tidak dilupakan juga ribuan terima kasih kepada tim teknikal Amirah Teluk Intan yang berada di belakang tabir live pada petang ini. Teruslah menyokong Amirah Teluk Intan dengan contohnya dengan mengikuti pertandingan gambar kreatif, join pertandingan gambar kreatif, dan juga terus menyokong gerakan wanita sejahtera dengan sentiasa menanti-nantikan program-program yang lebih baik akan datang, insyaAllah. Dan juga saya juga ingin memohon maaf, jutaan kemaafan di atas ketelanjuran kata ataupun kekurangan saya sepanjang program berlangsung. Jadi apa yang boleh saya simpulkan pada petang ini adalah untuk mencapai imuniti kelompok ataupun herd immunity, semua dari kalangan kita perlu memainkan peranan kerana ia tidak akan dicapai jika kita tidak bersatu dan dapatkan vaksin COVID-19 dan putuskan rantaian jangkitan virus COVID-19 ini. Jadi lindung diri, lindung semua. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah demi langkah bagai penyusun mata, matang dan berhemat, marah menuju kita, diuji ditombak dengan tetap membara, merungkai kekusutan, tawarkan penyelesaian. Membina Malaysia sejahtera, perpaduan nadi dan tonggaknya, kestabilan akal dan tunjangnya, keharmonian kaum kuncinya. Menuju Malaysia sejahtera, menagih usaha bersama. Warga tua dan muda, di kota dan di desa, setia, sekata, sehati, sejiwa. Rakyat lemah kuat, memimpin berwibawa, mendulang Malaysia ke pesona dunia. Malaysia sejahtera, cita-cita bersama. Malaysia sejahtera, gagasan semua. Rakyat lemah kuat, memimpin berwibawa, menjulang Malaysia ke pesona dunia. Malaysia sejahtera, cita-cita bersama. Malaysia sejahtera, gagasan semua. Malaysia sejahtera. Demi langkah bagai penyusun mata, matang dan berhemat, marah menuju kita, diuji ditombak, tekad tetap membara, merungkai kekusutan, tawarkan penyelesaian.